Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi. Sebab dengan izin dan inayahnya, maka kita dapat bersua lagi pada malam ini dengan perkongsian ilmu. Bagi memulakan majlis pada malam ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk pengetahuan Ustaz, kita kekurangan jurubahasa pada malam ni. Ada jurubahasa yang bertugas di luar. So pada malam ini saya akan interpret dan juga akan bercakap. So kalau ada kesilapan isyarat, kadang kita isyarat ni bila nak bercakap serentak tu memang akan jadi lain. Saya minta maaf tadi tak buka mic juga. Okey, tak apa. Untuk makluman semua, pada minggu ni kita jemput Ustaz Syahrizan bin Muhammad Hazimi, mudir dari Pusat Pengajian Darul Hadis. Okey, apa tajuknya? Iaitu Perjalanan ke Padang Mahsyar. Apa tu? Biasa di sekolah sudah kan? Dia belajar perjalanan ke Padang Mahsyar. Tapi dulu di sekolah dah lama. Sekarang kita peluang berjumpa dengan Ustaz dan apa-apa soalan dan ingin tahu, jadi boleh terus tanya kepada Ustaz. Tanpa membuang masa, kita jemput Ustaz untuk memulakan ceramah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih diucapkan pada Puan Pengurusi Majlis, Puan Soraya. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, dapat lagi sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk kita adakan kuliah pengajian agama. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan pada malam ni kita semua akan mendapat rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada malam ni iaitu berkaitan dengan perjalanan ke alam mahsyar. Apa itu yang dikatakan alam mahsyar? Pertama, saya nak sebutkan di sini berkaitan dengan beberapa alam. Beberapa alam. Jadi kita sekarang ini berada di alam dunia. Kalau sebelum daripada ni kita berada di alam rahim. Jadi alam rahim seorang ibu. Kemudian selepas daripada alam dunia ni, kita akan berpindah ke alam kubur ataupun alam barzakh. Kemudian daripada alam kubur, kita akan berpindah kepada alam mahsyar. Kemudian daripada alam mahsyar, barulah kita akan berpindah ke alam akhirat. Jadi maksudnya, kita masih lagi ada 3 alam yang akan kita lalui, iaitu alam barzakh ataupun alam perkuburan. Yang keduanya alam mahsyar dan yang ketiganya adalah alam akhirat. Baik. Jadi bulan lepas kita dah bincang berkaitan dengan alam barzakh ataupun alam kematian. Nah, sekarang ni kita masuk pula perbincangan berkaitan dengan alam mahsyar. Jadi alam mahsyar ni iaitu alam yang selepas daripada mati. Iaitu ketika mana berlakunya tiupan sangkakala kali yang kedua. Tiupan sangkakala kali yang pertama, iaitu semua makhluk di atas dunia ni semuanya akan mati. Akan ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan malaikat Israfil dan juga mengarahkan kepada malaikat Israfil untuk melakukan tiupan sangkakala kali yang kedua. Waktu tiupan sangkakala kali yang kedua tu, semua makhluk ni akan hidup kembali. Termasuklah kali dengan manusia. Manusia keseluruhannya semuanya akan hidup.
daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada manusia yang terakhir sekali. Semuanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada badan kita ni dia ada satu tulang. Tulang tu yang disebutkan sebagai ajmuz zana dalam bahasa Arab. Maksudnya tulang kita ni satu tempat tu yang dia tidak akan hancur dan dia tak akan binasa. Satu tulang tu dia akan kekal. Dan daripada tulang itulah akan datangnya semua tulang belulang, daging-daging kulit kita yang telah bercerai-berai, semuanya akan kembali untuk bercantum dengan tulang yang disebutkan sebagai ajmuz zana. Tulang tersebut. Di tulang ni berada di hujung tulang belakang. Kalau tulang belakang kita tu yang hujung sekali tu, itulah merupakan namanya ajmuz zana, tulang yang terakhir yang tidak akan hancur dan juga tidak akan binasa. Daripada tulang itulah dia akan berkumpul, berkembang sampailah jadi balik manusia. Jadi ketika mana semua manusia akan dikumpulkan kembali dan kesemuanya hidup keluar daripada tanah, dan ketika itu kita akan melihat di satu alam di mana seluruh tempat ni sama sahaja. Dia tidak ada bukit bukau, tidak ada pokok-pokok, tidak ada sungai, semuanya sama rata sahaja. Semuanya rata sahaja. Jadi ketika mana kita dibangkitkan waktu tu, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kosong pakaian kita. Dan ketika kosong berpakaian tu pernah disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah ketika itu tidak berpakaian, tidak ada seorak benang pun di badan kita ni, tak rasa malu ke ketika tu?" Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana semua orang dibangkitkan di alam mahsyar tersebut, semuanya akan memandang ke langit. Semuanya akan melihat ke langit, dan yang difikirkan ketika tu hanyalah sama ada syurga atau neraka. Syurga atau neraka. Ketika tu tidak ada perasaan dah nak malu ke, tidak ada perasaan dah sama ada perasaan tidak malu ataupun perasaan malu ataupun perasaan yang lain, semua tak ada dah. Ketika tu hanya yang difikirkan adalah syurga ataupun neraka. Selamat ataupun tidak selamat ketika tu. Semuanya akan berjalan dan juga berjalan pergi ke satu tempat yang luas, dan tempat itulah yang dikenali sebagai padang mahsyar. Ada api yang akan keluar daripada belakang, dan api itu menghalau. Maksudnya api itu keluar dan dia menghalau manusia, menghalau umat manusia ketika tu untuk berjalan dan juga berkumpul di sebuah tempat. Dan tempat itulah yang dikenali sebagai padang mahsyar. Mahsyar ni dalam bahasa Arab. Mahsyar ni maksudnya adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Jadi disebutkan sebagai padang mahsyar ataupun disebutkan sebagai padang tempat berkumpulnya segala manusia akan berkumpul di situ. Dalam perjalanan daripada tempat yang kita akan dibangkitkan menuju ke padang mahsyar tu, maka ketika itu kita akan melihat keadaan manusia yang pelbagai. Ada yang berjalan dalam keadaan bahunya sengit. Bahunya sengit. Jadi ketika tu tahu dah bahawasanya orang yang bahu sengit ni ada kesalahan berat yang dilakukan dulu di dunia. Apa dia? Iaitu dia berlaku zalim dan juga dia tidak mengadili di dalam amanah yang diberikan kepadanya. Dia seorang pemimpin tapi tidak amanah. Dia seorang suami yang mempunyai 2-3 isteri tetapi tidak adil terhadap isterinya. Tak bahagi sama rata. Jadi orang yang melakukan kezaliman dan juga tidak adil, ketika mana pada hari akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan bahu sebelah yang bahu berat sebelah. Kemudian ada juga yang dibangkitkan ketika pada hari akhirat nanti dalam keadaan tengkok yang tinggi. Tengkok tinggi, kepala tinggi.
Yang ni kata Rasulullah SAW, bila tengkok tinggi, kepala tinggi ni adalah satu kemuliaan. Iaitu tanda kata ada satu amalan besar yang dilakukan dulu di dunia. Iaitu amalan orang yang sentiasa azan memanggil orang ramai untuk bersolat di masjid dan juga di surau. Itu tandanya. Kan? Ada orang yang mana dia berjalan dalam keadaan yang merangkak. Kerana terasa beratnya sesuatu yang ada di belakangnya. Dan inilah merupakan orang yang mempunyai pelbagai tanggungjawab. Pelbagai amanah yang ditanggungnya ketika mana di dunia dulu ni. Ada yang berjalan dengan menggunakan badan. Tangan tak ada, tapi badan. Berjalan menggunakan badan. Jalan menggunakan badan. Dan ada yang berjalan dengan menggunakan muka. Agak-agak kita lah bagaimana keadaan berjalan menggunakan muka. Tapi itulah hal keadaan ketika mana pada hari akhirat kelak. Berjalan semuanya menuju ke padang mahsyar. Dan ketika mana berada di padang mahsyar, kita akan menunggu waktu yang begitu lama untuk berlakunya hisab. Hisab ni maksudnya adalah perkiraan dosa dan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di padang mahsyar tersebut, menunggu tu pun dah lama. Dan diriwayatkan kita menunggu berlakunya hisab adalah selama 500 tahun. 500 tahun, cuba kita bayangkan. Menunggu sahaja untuk berlakunya hisab pun dah 500 tahun. Dan ketika menunggu 500 tahun tu, pelbagai keadaan yang akan kita hadapi. Dan waktu tu, ada yang merasakan diri ni seolah-olah tenggelam di dalam peluh. Peluh, berasa peluh tu tenggelam. Berasa badan berpeluh, lemas di dalam padang mahsyar tersebut. Ini perasaan yang dirasakan seolah-olah macam tenggelam dan juga lemas, sesak. Ada orang yang merasakan air peluh hanya sekadar di kaki sahaja. Ada yang merasa di pinggang dan ada yang merasa sehingga ke paras dada. Tetapi yang lemas, yang sesak adalah orang yang merasakan seolah-olah peluh tersebut sampai ke paras hidung. Bayangkan, air itu bukanlah air sungai. Bukanlah air laut, tapi air peluh. Air peluh ni maksudnya busuk, lepas tu dengan belendiak, dan juga dengan berbau. Itulah keadaan air peluh ketika mana pada hari akhirat, pada di alam mahsyar tersebut. Dan juga kita akan merasakan keadaan yang sangat panas. Panasnya keadaan tu, kata Rasulullah SAW, seolah-olah matahari berada sejengkal di atas kepala. Matahari sejengkal di atas kepala. Begitu panasnya keadaan yang akan kita rasa. Cuba kita bayangkan kalau di dunia ni pun matahari jauh daripada kita, tidak ada pokok, tidak ada bumbung, tidak ada awan, kita pun merasa panas keadaan kan. Sekarang ni di Malaysia suasana agak panas. Terutamanya di Kedah lah, di Kedah pun berasa panas. Kan matahari yang pancar, direct terus, tanpa ada awan. Lepas tu tidak ada bayang-bayang, di kita pun berasa panas, tajam cahaya matahari tu. Tapi ketika mana pada hari akhirat, Nabi kata rasa panasnya matahari tu seolah-olah sejengkal di atas kepala. Jadi betapa panasnya ketika tu. Maka sebab itulah ketika mana pada hari akhirat tidak ada bumbung, tidak ada pokok, tidak ada bukit bukau. Nah, semua bumbung, bangunan, bukit bukau, pokok-pokok semuanya telah musnah ketika mana berlakunya sangkakala kali yang pertama, tiupan daripada malaikat Israfil. Contoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Walaupun dalam keadaan yang macam tu, sebenarnya maka kita kena mengambil pesanan daripada Rasulullah SAW, iaitu ada naungan ataupun ada perlindungan, bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang yang mana mereka ini berada di alam mahsyar.
Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ada 7 golongan yang mereka ini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mendapat bayang-bayang Allah ketika mana pada hari akhirat kelak. Maksudnya kalau siapa-siapa dalam kalangan kita yang termasuk dalam 7 golongan ni, maka dia adalah seorang yang sangat bahagialah ketika mana di alam mahsyar Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada dia. Bayangkanlah kalau Allah sendiri yang bagi perlindungan, maka pastilah orang tu dia akan mendapat rahmat dan juga berasa senang dan juga lenang ketika mana di alam mahsyar. Siapa dia golongan ni? Antara golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah pemimpin yang adil. Orang pemimpin yang adil. Ustaz, minta maaf kita nak tukar jurubahasa Ustaz. Anak menangis, minta maaf Ustaz. Sekejap ya Ustaz ya. Boleh. Okey, baik Ustaz, kita boleh sambung semula. Minta maaf sekali lagi. Tu ujian. Ujian ketika mana menyampaikan dakwah. Baik. Jadi seterusnya ada 7 golongan yang mereka ni akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia golongan ni? Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Seorang pemimpin ni dia diberikan amanah, maka dia melaksanakan, dia menjalankan amanah dengan baik dan juga elok, maka dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menjalankan amanah sebagai pemimpin ni satu cabaran, satu cabaran. Tapi kalaulah cabaran tu dapat ditangani dan juga dia dapat melaksanakan dengan penuh amanah, maka dia akan mendapat keistimewaan ketika mana pada hari akhirat kelak. Yang kedua, golongan yang kedua, antara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah pemuda yang membesar dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang melakukan ibadah. Nak cari orang muda nak buat ibadat ni susah di dunia. Kalau nak cari orang muda ni, kita pergi ke shopping kompleks. Kita pergi ke pasar raya beli belah. Ramailah orang muda ketika tu. Kita pergi ke pusat hiburan. Banyak orang muda. Fun fair. Kan? Lepas tu tempat game. Kita pergi ke tempat-tempat hiburan. Kan? Ramai orang muda. Tapi kalau nak cari orang muda yang ada di masjid dan juga surau, susah. Tapi inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalaulah orang muda, anak muda yang mereka ini banyak melakukan amal ibadat dekat dengan masjid, dekat dengan surau, jadi AJK masjid. Lepas tu mereka ini berada di pusat-pusat pengajian, di mahat tahfiz, kan? Di pondok-pondok, maka anak-anak muda ini mereka layak untuk mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Maksudnya hatinya ini sentiasa berada di masjid. Ketika mana dia pergi solat berjemaah di masjid, lalu dia pun pulang ke rumah. Walaupun dia balik ke rumah, maka hatinya duk fikir-fikir. Duk fikir, kata esok nak pergi pula ke masjid. Balik daripada solat isyak, terfikir kata esok subuh nak pergi pula ke masjid. Ini tanda kata hatinya berada di masjid. Jadi kita hari ini pergi shopping kompleks. Balik daripada tu, terfikir pula untuk nak pergi ke shopping kompleks. Hati kita ni tergantung dekat shopping kompleks. Hati kita ni dia tergantung dekat pusat beli belah. Na'udzubillah. Tapi golongan yang mana hatinya ini berada di masjid, walaupun balik ke rumah, tapi teringat nak pergi ke masjid. Walaupun dia pergi musafir,
jauh perjalanannya tapi teringat untuk berhenti dan juga singgah di masjid, nak solat, nak berzikir, nak berselawat, nak baca Quran. Maka inilah di antara golongan yang mereka ini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Jadi ketika mana kita berada di alam mahsyar nanti, maka ada golongan yang mana mereka ini dalam keadaan yang menyesal. Menyesal dulu kat dunia sebab tak beramal soleh. Di dunia dulu tak baca Al-Quranul Karim. Di dunia dulu tak berselawat kepada Nabi. Di dunia dulu tak melakukan amal ibadat. Saya nak cerita di sini di antara tanda-tanda seseorang yang mereka ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita banyak duk cerita berkaitan dengan azab siksa ketika mana di alam mahsyar. Betul, memang banyak azab siksa ketika di padang mahsyar. Tapi ada juga banyak kebaikan-kebaikan dan juga rahmat yang akan kita dapat ketika mana di alam mahsyar. Antaranya yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu di alam mahsyar nanti ni, muka seseorang tu dia akan bercahaya, di tangannya akan bercahaya, di kakinya akan bercahaya. Siapa golongan ni? Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah golongan yang sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk. Dan ketika berwuduk dia tu, dia basuh sehingga lajak daripada kawasan yang sepatutnya. Ketika mana kita berwuduk, sebagai contoh, membasuh muka. Maka membasuh muka ni daripada kawasan anak telinga sehinggalah kawasan anak telinga. Daripada kawasan ubun-ubun di sini sehinggalah kawasan dagu. Tetapi kata Rasulullah, sesiapa yang berwuduk membasuh kawasan muka lebih daripada kawasan anak telinga, basuh bagi lajak. Kawasan ubun-ubun ni basuh bagi lajak sampai atas. Kawasan dagu basuh sampai ke bawah. Maka kawasan yang lebih pada kawasan muka ni, ini akan bercahaya ketika mana pada hari akhirat kelak. Orang yang sentiasa berwuduk dan juga membasuh sehingga melebihi daripada kawasan yang wajib. Sebagai contoh yang lain, di tangan. Ketika mana kita berwuduk, maka tangan kita ni basuh sehingga ke siku, di siku. Sehingga ke siku. Tetapi, sesiapa yang berwuduk melebihi daripada siku, lajak bagi habis, sampai ke siku, sampai ke sini. Lajak sampai ke sini, maka kawasan di sini akan bercahaya. Bercahaya, menandakan bahawasanya dia melakukan amal ibadat lebih daripada yang wajib. Yang wajib tak kat siku, tetapi dia basuh lebih daripada tu. Jadi wuduknya sempurna, ibadahnya sempurna, maka kawasan muka, kawasan tangan, kawasan kaki, semuanya akan bercahaya. Bercahaya menandakan bahawasanya orang ini sentiasa berwuduk dulu kat dunia. Maka sebab itulah kita kata, kita ketika hidup di dunia ni, kalaulah kita terbatal wuduk, maka kita ambil wuduk. Sebab orang yang sentiasa berwuduk ni tidak akan didekati oleh syaitan dan juga jin. Diri dia sentiasa dalam keadaan yang suci. Dan juga orang yang sentiasa berwuduk ni, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk solat dan juga untuk baca Al-Quranul Karim. Jadi perbanyakkanlah wuduk. Juga kisah yang berlaku ketika mana Nabi SAW mengatakan, aku mendengar jalan tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan kau yang menyebabkan Nabi menyebutkan engkau ni, Nabi mendengar tapak kaki engkau dalam syurga? Lalu jawab Sayyidina Bilal, aku ni tidak ada apa-apa amalan yang besar. Melainkan mungkin satu amalan ni yang aku istiqamah, berterusan aku lakukan, iaitu amalan sentiasa berwuduk. Ketika mana batal wuduk, maka dia pun terus mengambil wuduk. Ketika mana mengambil wuduk, maka sentiasa berwuduk tu menyebabkan seorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kat dunia ni, apa yang nak kena buat? Maka perbanyakkan wuduk kita. Banyakkan wuduk kita akan menyebabkan kita sentiasa boleh solat.
dan akan menyebabkan kita sentiasa boleh menyentuh Al-Quran dan juga kita membaca Al-Quranul Karim. Itu nombor satu. Antara lain yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu seseorang ketika mana pada hari akhirat nanti kepalanya akan bercahaya, rambutnya akan bercahaya, janggutnya akan bercahaya, kesan daripada uban yang tidak dicabut di kepala dan di janggut. Uban. Uban ni rambut yang warna putih tu yang ada di kepala dan juga yang ada di janggut. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan cabut. Bahkan kalau kita cabut tanpa ada apa-apa sebab, hukumnya adalah haram. Jangan cabut uban di kepala dan jangan cabut uban di janggut. Uban di kepala dan di janggut itu menunjukkan bahawasanya dia telah tua dan juga hampir kepada kematian. Orang yang cabut uban di kepala dan juga di janggut, maka dia ini seolah-olah melupakan dirinya bahawa dia itu tua. Akan menyebabkan dia ni lalai ketika hidup di dunia. Jadi Nabi larang untuk cabut uban di kepala dan juga di rambut. Bahkan Nabi kata uban yang ada di kepala, yang ada di janggut tu esok nanti akan bercahaya ketika mana pada hari akhirat. Dengan syarat maksudnya di dunia ni dia ingat bahawasanya dia dah tua dan juga dia akan mati. Uban yang ada di kepala sebagai peringatan bahawa tua dan akan mati. Jadi itu yang akan berlaku ketika pada hari akhirat. Antara lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika mana pada hari akhirat esok seseorang tiba-tiba dia merasakan dirinya dalam keadaan yang dingin. Asalnya panas, tiba-tiba sejuk. Dia akan merasakan seolah-olah dirinya tu ada bayang-bayang yang menaunginya. Apakah yang dia buat di dunia sehingga menyebabkan dia terselamat daripada seksa ketika alam mahsyar? Rupa-rupanya dulu di dunia dia sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW menyebutkan, bacalah kamu akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang ketika mana pada hari kiamat, pada hari akhirat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang sentiasa membacanya. Baca Al-Quran. Kan? Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang kalau kita bacanya, satu huruf digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 kali ganda pahala. Satu huruf. Cuba bayangkan kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, maka dah dapat 30 pahala. Dan juga Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada 3 suara. Allah mencintai kepada 3 suara. Suara yang pertama adalah suara ayam berkokok. Suara ayam berkokok ni maksudnya, ayam berkokok ni Nabi kata, ketika mana ayam berkokok itu tanda kata nampak malaikat. Datangnya malaikat, maka ayam akan berkokok. Ayam berkokok ni kebiasaannya sebelum subuh, pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Jadi ketika tu ayam berkokok tanda kata nampak malaikat. Dan Nabi kata, kalaulah dengar ayam berkokok, maka hendaklah kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepada aku. Berdoa ketika tu. Sebab dengar ayam berkokok. Suara yang kedua yang Allah suka adalah suara istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada subuh. Istighfar, minta ampun dosa sebelum daripada subuh. Ini ingat ni amalan ni. Amalan kita bangkit sebelum daripada subuh. Tadi kita dah dengar bunyi ayam kokok ketika sebelum subuh. Kemudian kita pun bangkit dan juga kita buat amalan yang kedua, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebolehnya, saya nak minta kepada semua yang dengar pada malam ni, sama-sama kita amalkan, bangkit sebelum daripada azan subuh dan juga kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau boleh sekurang-kurangnya 100 kali. Tak banyak pun 100 saat dalam seminit ataupun 2 minit sahaja. Kita beristighfar sama ada kita menyebutkan astaghfirullah,
Kita minta doa dengan dalam bahasa Melayu pun tak apa, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kerana sebelum daripada subuh, Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil hamba-Nya dengan Allah menyebutkan, ada lagi tak di kalangan hamba aku yang inginkan keampunan? Ada tak di kalangan hamba aku yang nakkan keampunan? Aku nak bagi keampunan. Maka sebab itulah kita istighfar kepada Allah ketika mana sebelum daripada subuh. Ini adalah dua. Yang ketiga iaitu suara orang yang membaca Al-Quranul Karim. Orang yang sentiasa membaca Al-Quranul Karim, ini adalah suara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini masih lagi hidup, maka kita buat ketiga-tiga perkara tu. Yang pertama, berdoa minta rahmat ketika dengar ayam kokok. Yang kedua adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada subuh. Dan yang ketiga adalah kita memperbanyakkan baca Al-Quranul Karim. Itu tentu adalah di antara amalan yang kita kena buat. Jadi orang yang banyak baca Al-Quran, ketika mana pada alam mahsyar esok, dia akan berasa dingin, dia akan berasa aman, dia akan berasa selesa kerana Al-Quran itu datang dan juga Al-Quran itu akan memberi syafaat kepadanya. Baik. Ketika mana pada alam mahsyar nanti ni, manusia akan meminta kepada Allah supaya dipercepatkan berlakunya hisab. Hisab ni maksudnya adalah perkiraan dosa pahala kita. Ditimbang amalan neraca sama ada berat belah kanan ataupun berat di sebelah kiri. Jadi minta kepada Allah, ya Allah percepatkanlah hisab, percepatkanlah hisab. Ada dalam kalangan manusia ketika tu yang dia tak sanggup tunggu lama sangat. Jangan cuba bayangkan 500 tahun. Tempoh masa untuk kita menunggu. Ada yang dia tak tahan dengan keadaan suasana, dengan peluh, dengan panas, dengan seksanya, tidak berpakaian, tidak ada bayangan. Lalu dia kata, ya Allah, cepatkanlah hisab ni, tak tahan dah ni. Kalau kata ditakdirkan masuk ke dalam neraka pun nerakalah. Tak tahan dah ni. Tu nak bagi tahu kata seseorang yang memang tak tahan dengan seksa azab ketika mana di alam mahsyar. Sehingga kan dia kata, ya Allah, kalaulah ditakdirkan masuk ke dalam neraka pun nerakalah, cepatlah. Dia lupa kata azab dalam neraka tu lebih seksa daripada azab ketika mana di alam mahsyar. Dia lupa. Ni yang dikatakan bila dah hilang waras, bila dah lupa, maka dia pun tak kira apa dah sebab tak tahan dah dengan azab di padang mahsyar. Akhir sekali dia minta kepada Allah dengan perkara yang salah. Jadi ada dalam kalangan orang-orang yang mereka ini belajar dan juga mereka ini mengaji. Ketika mana kekalutan di alam mahsyar esok ni, maka dia akan mencari para anbiya. Mereka akan cari para nabi untuk bantu mereka. Sebab mereka ni tahu kata nabi-nabi lah yang boleh bantu. Lalu semuanya pakat mencari Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Kami ni banyak dosa. Kami ni tak mampu nak menghadapi dah suasana macam ni. Lalu kata Nabi Adam alaihissalam, aku pun tak tentu lagi. Sebab aku juga ada kesalahan yang aku buat dulu kat dunia. Apa dia? Iaitu kesalahan aku telah memakan buah khuldi di dalam syurga Allah Ta'ala sehingga menyebabkan Allah Ta'ala murka, lalu diturunkan aku ke bumi. Pergilah kamu berjumpa dengan Nabi yang lain. Semuanya pakat berlari, berjumpa dengan Nabi Musa. Banyaklah Nabi-Nabi yang mereka jumpa ni, saya ringkaskan beberapa orang Nabi yang mereka jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, bantulah kami. Kami ini banyak dosa, kami tak tahan dah dengan siksa azab ketika mana di hari akhirat, di alam mahsyar. Kata Nabi Musa, aku pun ada kesalahan. Dulu kat dunia, aku pernah menumbuk seseorang sehingga menyebabkan dia tu mati. Aku malu nak minta kepada Allah. Pergilah kamu berjumpa dengan Nabi yang lain. Maka semua para anbiya ni menolak. Sehinggalah bila mana
umat manusia ni bertemu dengan Nabi yang terakhir, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memohon, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolonglah kami ni banyak dosa, kesalahan, mintalah kepada Allah untuk mempercepatkan berlakunya hisab. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana syafi'ul musyaffa'. Aku adalah pemberi syafaat dan syafaat aku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah bila mana Nabi Muhammad sujud lama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipercepatkan hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau. Sesungguhnya engkau berikanlah syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW ketika itu akan mencari dalam kalangan umatnya, dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW untuk diberikan syafaat. Siapa di kalangan mereka yang akan mendapat syafaat Nabi? Sebagaimana yang saya dah ceritakan tadi ini, iaitu bila mana Nabi melihat ada cahaya yang berada di muka, di tangan. Itu Nabi tahu kata ini adalah tanda umatnya. Dulu kat dunia, dia melakukan amal ibadah berwuduk dengan sempurna. Maka Nabi akan cari, ini tanda dia. Nabi cari untuk diberikan syafaat. Dan Nabi juga akan melihat seseorang yang berasa aman disebabkan kerana dulu kat dunia membaca Al-Quranul Karim, maka dia dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang selesa, Nabi akan cari dia dan akan berikan syafaat kepada dia. Dan juga ketika mana bermulanya hisab, bermulanya pertimbangan amalan kita, sama ada amalan yang berat belah kanan ataupun berat belah kiri, sama ada dosa ataupun pahala. Ketika itu semua umat manusia akan beratur panjang, dan ketika itu akan bermulanya hisab, bermulanya perkiraan satu-satu, seorang-seorang akan dimulakan. Maka ketika mana waktu itu kita akan melalui beberapa keadaan. Yang pertama adalah neraca al-mizan. Neraca al-mizan iaitu pertimbangan sama ada dosa berat ataupun pahala kita yang berat. Akan ditimbang amalan kita. Maka ketika ni dah kata Nabi SAW, aku akan tunggu umat aku ketika mana di neraca al-mizan. Ketika mana aku melihat umat aku ni ditimbang amalannya berat di sebelah kiri, dosa berat, pahala sikit. Kan? Jadi ketika tu Nabi SAW meletakkan sesuatu di sebelah kanan sehingga amalan baik menjadi berat. Sehinggalah pahala menjadi berat. Lalu kata Nabi SAW, ini adalah merupakan syafaatku kepada engkau kerana dulu engkau kat dunia banyak berselawat kepada aku. Maka orang ini terselamat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Asalnya berat di sebelah kiri, dosa banyak. Tapi disebabkan dulu kat dunia dia banyak berselawat kepada Nabi, maka dosa dia diampunkan dan diberikan pahala lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Neraca al-mizan yang pertama, Nabi akan tunggu kita. Tempat kedua yang Nabi akan tunggu kita adalah di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar, maka Nabi akan tunggu di situ. Telaga Al-Kautsar besar macam tasik. Dan di setiap tepi telaga itu ada cebok. Ada gayung, ada cebok yang boleh untuk kita ambil air dan juga kita minum. Bukan semua orang boleh dapat minum air daripada Telaga Kautsar. Hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang mereka ini dapat minum daripada Telaga Al-Kautsar. Nabi sebut siapa-siapa yang dipilih oleh Allah boleh minum daripada Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Untunglah orang yang macam ni. Dan Nabi akan menyebutkan, aku akan tunggu kamu, umatku. Aku akan tunggu kamu ketika mana kamu lalu di Telaga Al-Kautsar untuk aku pastikan kamu akan dapat minum daripada telaga tersebut. Ini nombor dua. Yang ketiga, Nabi menyebutkan iaitu kita akan melalui titian sirat. Titian yang panjang. Titian sirat ini
diriwayatkan iaitu menaik dan juga mendatar dan menurun. Menaik iaitu jarak perjalanannya adalah 500 tahun. Mendatar jarak perjalanannya 500 tahun dan juga menurun juga perjalanannya adalah 500 tahun. Bayangkanlah berapa lama kita akan melalui titian sirat tersebut. Di bawah titian sirat itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun perjalanan naik, mendatar dan juga turun. 500 tahun perjalanan tadi ini berdasarkan kepada amalan seseorang. Amalan seseorang. Nabi menyebutkan ada orang yang melalui titian sirat tersebut, dia punya laju seperti mana kilat. Laju seperti kilat. Kita tengok kilat, kita tengok cahaya. Cahaya ni perjalanan dia, pergerakan dia laju. Jadi kalau takat 500 tahun perjalanan, naik, mendatar dan juga turun, kalau dengan kelajuan cahaya, sekejap sampai. Kan? Ada orang yang mana melalui perjalanan tersebut seolah-olah menaiki kuda. Ada orang yang mana seolah-olah menaiki burung. Kelajuannya. Ada orang yang melalui seolah-olah dia itu sedang berlari. Dan ada orang yang melalui seolah-olah macam dia merangkak. Dan ada yang berjalan dalam menggunakan badan. Mengesok dengan menggunakan badan. Lagi lama lah daripada 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, tapi dia dalam keadaan yang merangkak. Lagi lama lah. Maka, kalaulah seseorang tu dapat melalui titian sirat, maka dia akan sampai di hujung. Hujung itu adalah merupakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dia tak boleh nak sampai di hujung, maka dia akan jatuh dan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang berada di bawah. Neraka tersebut dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Jadi sebab itulah kita kena memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan pilih kita untuk lalu dekat titian sirat selaju macam kilat. Ataupun selaju macam kita menaiki kuda. Kan? Laju. Jadi 500 tahun tu sat perjalanan dia. Ada orang yang melalui titian sirat dalam keadaan nampak perjalanan tu macam lebuh raya. Besar. Lebuh raya kan besar. Jadi kita kalau bawa kereta, kalau kita bawa motor, lalu dekat lebuh raya yang besar tu laju ya. Kan? 140, 150, 200 pun tak ada masalah sebab besar. Ada orang yang melihat perjalanan titian sirat tu macam laluan yang kecil. Laluan kecil. Nak bawa laju tak boleh. Kena bawa pelan je. Ada orang yang melihat titian sirat itu iaitu seolah-olah besarnya adalah seurat benang. Seurat benang. Sebab tu dia ada lambat tu. Dalam mengisap pelan-pelan. Sebab nampak seurat benang. Dan ada yang melihat titian sirat itu besarnya iaitu seutas rambut yang dibelah 7. Sehelai rambut yang dibelah 7. Kecil. Kan? Jadi berdasarkan kepada amalan kita. Kalau amalan kita dulu kat dunia tidak ada, baca Quran pun tidak, puasa pun tidak, tak mengeluarkan zakat, kan? Tidak berzikir, maka kita akan nampak laluan tu seolah-olah macam seurat benang ataupun sehelai rambut. Tapi kalau kita kat dunia, kita membanyak baca Al-Quran, bangun sebelum subuh untuk solat tahajud, solat berjamaah, kita berzikir dan juga berselawat, maka kita akan nampak perjalanan luas semacam lebuh raya. Maka sebab itulah banyakkan amalan kita ketika mana di dunia. Kerana amalan inilah yang akan menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah merupakan amalan yang akan menyelamatkan kita ketika mana berada di alam mahsyar nanti. Ketika mana di alam mahsyar nanti ada orang yang mana membawa pahala yang sangat banyak. Pahala tu macam gunung. Tapi Nabi kata, walaupun amalan dia banyak,
Tetapi dulu kat dunia, dia melakukan kesalahan dengan manusia. Dia tak jaga hati manusia. Dia tidak meminta maaf dengan manusia. Dia melakukan fitnah dengan manusia. Dia berhutang dengan manusia. Dia mengumpat dengan manusia. Akhir sekali, pahala dia yang banyak, pahala dia yang besar, tinggi gunung. Maka ketika mana pada hari akhirat, pahala itu diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Manusia yang telah dia fitnah, manusia yang dia telah buat zalim, diberikan pahala kepada manusia yang dia mengumpat, dia tak minta maaf. Akhir sekali, pahala yang banyak tadi ni habis kosong, tak ada. Sebab semua dah diberikan kepada orang. Kemudian datang lagi manusia untuk minta keadilan. Ketika tu kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah kamu akan dosa dia. Maka diambil dosa orang tadi, diletakkan ke atas dia, menyebabkan pahalanya habis dan juga dosa bertambah. Akhir sekali dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jadi maksudnya, kita kat dunia, kita kena memperbanyakkan amal soleh. Ingat macam yang saya sebut, iaitu kita bangkit sebelum daripada subuh untuk kita solat tahajud. Minta doa kepada Allah. Kita baca Al-Quranul Karim. Sebelum daripada subuh, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berzikir. Zikir tak payah pun, mudah aja. Kita ambil tasbih, kita berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berzikir. Maka benda simple, benda yang mudah. Kita buat benda tu. Itulah yang akan menyelamatkan kita ketika mana pada hari akhirat kelak. Pada hari akhirat nanti. Dan kena ingat, iaitu jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan dosa sesama manusia. Kalaulah kita ada buat kesalahan sesama manusia, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, kita buat zalim, jadi kena cepat-cepat minta maaf. Kalau kita ada hutang, maka kita cepat-cepat kita bayar hutang. Semua benda ni kita kena lakukan. Jadi menjaga amalan kita dengan baik dan juga kita sentiasa meminta maaf kepada manusia. Dan cuba amalkan untuk kita memaafkan orang. Kalau kita nak orang lain memaafkan kita, maka kita juga kena memaafkan kepada orang lain. Maka barulah Allah Ta'ala akan memberikan rahmat pada kita sebab kita memaafkan orang lain dan Allah Ta'ala akan gerakkan hati orang lain untuk memaafkan kita. Akhir sekali, barulah akan terselamat. Segala amalan yang kita lakukan itu selamat, elok dan kesemuanya tidak akan berkurang ketika mana pada hari akhirat nanti. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, perkongsian akan memberi manfaat. Dan ingat, antara amalan-amalan yang telah saya sebutkan tadi ini, untuk mudah-mudahan kita semua dapat melakukan amalan tersebut dan akan menjadikan kita hidup bahagia ketika mana pada hari akhirat nanti, ketika mana di alam mahsyar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita buka kalau kata ada persoalan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Okey, kita baca soalan daripada FB Live, daripada Encik Zaini. Encik Zaini daripada Puchong. Okey, dosa-dosa yang lalu sama ada yang kita ingat ataupun yang dah terlupa, adakah akan terhapus kalau kita bertaubat? Kalau masih kita atau kita masih tanggung sehingga hari kiamat nanti? Okey, baik. Berkaitan dengan dosa, dosa ni dia ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa dengan Allah, maka dosa ni mudah untuk diberikan keampunan oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala tu adalah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun. Kita tak sembahyang, berdosa dengan Allah. Kita tidak mengeluarkan zakat, berdosa dengan Allah. Kita tidak berpuasa, dosa dengan Allah. Maka segera kita bertaubat dan juga kita minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Taala akan mudah untuk ampunkan kita. Dosa yang kedua adalah dosa sesama manusia. Maka dosa sesama manusia inilah merupakan antara cabaran kita, iaitu
Manusia ni dia bukan jenis suka pemaaf. Manusia ni dia susah nak memaafkan. Dia tak sama macam Allah. Manusia ni dia jenis berdendam. Manusia ni dia jenis berdengki. Manusia ni jenis ada sebahagian tu hati yang keras. Maka sebab itulah kalau kita melakukan kesalahan dengan manusia, kita ada buat dosa dengan manusia, maka Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk meminta maaf dengan dia. Pergi jumpa dengan dia, pergi minta maaf dengan dia. Maka kerana itulah disuruh kepada kita untuk sentiasa bersalaman. Kita jumpa sama-sama manusia, kita bersalaman. Sebab dengan bersalam ni akan menggugurkan dosa kita. Kita berjumpa dengan manusia, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana bagi salam ni akan menggugurkan dosa. Dan juga ketika mana kita sentiasa menziarahi antara satu sama lain. Terutamanya ketika mana pada hari raya kita ziarah, kita minta maaf. Maaf zahir dan batin dengan minta maaf. Kerana dengan memaafkan tu akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan manusia ni kita kena minta maaf. Tapi kalau kata kita terlupa ataupun kita tak ingat dah, ataupun kita ingat tetapi cari tak jumpa. Kita ada buat dosa dengan kawan dulu lama dah, 20 tahun dulu. Kita terlupa nak minta maaf dengan dia. Tapi sekarang ni nak cari pun tak jumpa dah. Dalam Facebook pun tak jumpa, dalam media sosial pun tak jumpa. Maka apa nak kena buat? Hendaklah kita melakukan sedekah ataupun kita buat amalan soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, pahala sedekah ni, pahala amalan soleh ni, aku sedekahkan kepada fulan bin fulan. Sedekahkan kepada kawan aku dulu ni. Mudah-mudahan dengan sedekah yang aku berikan kepadanya, Allah Ta'ala gerakkan hatinya untuk memaafkan kepada aku. Kita dah cuba cari, tak jumpa. Kita dah cuba tanya orang lain, tapi tak jumpa juga. Maka kita buatlah amalan soleh dan sedekahkan amalan soleh tu kepadanya. Ya Allah, gerakkan hati dia untuk memaafkan kepada aku. Kita buat benda tu ketika mana di dunia. Kan? Jadi, pengharapan kita iaitu dengan semua yang kita pernah melakukan kesalahan sesama manusia, kena pergi jumpa. Tapi kalau tak jumpa, buat macam yang saya beritahu tadi lah. Iaitu kita sedekahkan pahala, kita minta Allah Ta'ala gerakkan hati dia untuk memaafkan kepada kita. Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Dia tahu di mana orang yang kita cari tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan. Di mana nak tanya pencerahan daripada Ustaz. Ada satu bait lagu yang mana dikatakan saudara larikan diri, anak kandungmu akan bersembunyi, suami abaikan isteri dan sahabat-sahabat saling menjauhi. Apakah nanti di pada mahsyar kita akan mengenali saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita, kita nampak mereka tetapi masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Begitukah Ustaz? Ya. Ya, betul. Di antara keadaan pada hari akhirat nanti iaitu kita akan kenal saudara kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik, semua kita kenal. Tetapi semuanya pakat menjauhkan diri antara satu sama lain. Semua pakat berlari. Dan buat-buat tak kenal. Kerana apa? Kerana takut kalau kenal, maka dia akan datang minta pahala daripada kita. Mak datang minta pahala daripada anak. Anak minta pahala daripada mak. Anak minta pahala daripada ayah. Abang minta pahala daripada adik. Kakak minta pahala daripada adik. Semua pakai minta pahala. Padahal ketika tu kita pun dalam keadaan tak tentu lagi sama ada syurga ataupun neraka. Maka sebab itulah Nabi Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, iaitu ketika mana pada hari akhirat nanti semuanya pakat berlari. Pakat tak mau jumpa. Pakat berlari, pakat tak mau jumpa. Apa sebab? Sebab kesemuanya kedekut pahala. Kedekut pahala kerana dalam keadaan risau. Tak tahu keadaan sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Itu maksudnya pakat berlari kerana kedekutkan kepada pahala. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Okey, soalan yang ketiga. Ustaz, pada mahsyar di mana?
Baik. Padang mahsyar ni adalah satu tempat alam yang lain. Alam yang lain. Kalaulah kita tanya, di manakah alam barzakh? Di manakah alam perkuburan? Di manakah alam kematian? Kita kata alam kematian itu dalam kubur. Dalam kubur tu itu dunia. Alam barzakh ataupun alam kematian lain daripada kubur. Kubur itu di dunia. Begitu juga dengan alam mahsyar. Alam mahsyar ni adalah satu alam yang lain. Dia bukan alam dunia. Tetapi dia ada, maksudnya dia ada satu tempat yang luas dan juga tempat tersebut tidak ada macam bumi lah. Bumi tak ada macam bumi ni. Kalau bumi kita ni dia ada air, dia ada cahaya, dia ada pokok. Yang disebutkan padang mahsyar ni adalah padang yang besar, yang rata, berwarna putih dan semua kita akan dibangkitkan dan akan ditempatkan di alam mahsyar ataupun di padang mahsyar tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan daripada Siti Hajar di mana, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam mana jika wanita yang banyak kerja kena jaga anak, tanggungjawab di rumah, tidak selalu ke masjid. Apa yang perlu wanita lakukan? Baik. Jadi yang perlu menjaga anak, kan, wanita yang kena jaga anak, niatkan jaga anak adalah sebagai ibadah. Kerana menjaga anak tu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian pergi ke kerja di pejabat. Kerja di pejabat adalah untuk mencari nafkah ataupun niat untuk kita mencari perkara yang halal, rezeki yang halal. Bukankah Allah Taala yang suruh cari rezeki halal? Maka niatkan pergi kerja kita tu kerana ibadah. Ya Allah, ya Tuhanku, ni aku cari rezeki halal, Engkau suruh aku cari rezeki halal, aku buat kerana-Mu, wahai Allah. Maka itu juga merupakan jadi ibadah. Kan? Bukan ibadah ni bukan semata-mata di masjid. Bukan tunggu pergi masjid baru dikira ibadah. Di tempat kerja kita pun jadi ibadah, di rumah kita pun jadi ibadah. Kan? Untuk kita baca Al-Quranul Karim, kita boleh baca di mana sahaja, bukan tunggu pergi masjid baru nak baca Al-Quran. Baca Quran di rumah, baca Quran di pejabat. Kita nak berzikir, nak berselawat, bukan tunggu di masjid. Kan? Kita berzikir, kita berselawat di rumah boleh, dalam kereta boleh, tengah naik motor boleh. Di mana sahaja kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita boleh pergi ke masjid, itu yang terbaik. Itu yang lagi baik. Tapi kalau macam sekarang ni kita ada anak, maka jaga anak di rumah, kita berzikir, baca Quran di rumah lah. Esok bila mana anak dah besar, barulah kita pergi ke masjid, kerana dah tak perlu lagi untuk jaga anak. Anak semua dah besar, dah masuk ke asrama, dah berkahwin. Kita ulang-alik pergi ke masjid. Tapi untuk masa sekarang ni, adalah tanggungjawab untuk menjaga anak, dan menjaga anak itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, adakah sahabat-sahabat kita yang di dalam Zoom ni nak bertanyakan soalan? Boleh angkat tangan dan kita akan spotlightkan. Okey Ustaz, nak bertanyakan tadi yang Ustaz tentu tentang muflis akhirat tadi. Okey, bagaimana pula macam amalan yang kita perlu lakukan supaya, ialah daripada sebagai contoh kita hidup selama 70 tahun, banyak lagi kesalahan kita di antara manusia dan ada di antaranya yang telah meninggal dunia, tak sempat kita nak minta ampun. Apa yang kita perlu lakukan tu Ustaz? Baik. Jadi kalaulah kita ada kesalahan sesama manusia macam yang saya sebutkan tadi tu, iaitu keinginan kita, kehendak kita adalah untuk meminta maaf. Itu pentinglah. Memang kita nak minta maaf. Cumanya kita terhalang kerana mungkin dia dah mati, ataupun mungkin kerana tak jumpa dengan dia, ataupun kerana kita pun tak tahu, waris dia pun tak kenal. Jadi yang penting keinginan kita untuk meminta maaf. Kalaulah kita tak jumpa dengan dia kerana cari tak jumpa ataupun dah mati,
maka buatlah satu amalan sedekah ataupun apa-apa amalan. Kemudian niatkan, ya Allah, amalan yang aku buat ni, aku sedekahkan pahala kepada dia, kepada si fulan tersebut. Dan ya Allah, Engkau gerakkanlah hatinya untuk memaafkan kepada aku. Gerakkan hati dia untuk maafkan kepada aku. Itu yang kita kena minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kesalahan dengan manusia ni kita kena minta maaf dengan manusia. Sebelum daripada mati kita kena minta maaf. Dan juga letakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir usia kita, umur 60-70 ni, kena banyak meletakkan pengharapan. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ni banyak dosa, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku ni banyak dosa dengan manusia. Engkau gerakkanlah hati manusia tu untuk ampunkan aku, untuk maafkan kepada aku. Ya Allah, Engkau gerakkan supaya aku boleh berjumpa dengan dia untuk aku minta maaf. Kena minta kepada Allah begitu. Dan juga kena banyak meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita buat ni, kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita, dan juga orang yang dah kita buat jahat dekat dia pun dia ampunkan dosa kita, dia maafkan kita, menyebabkan kita tidak akan muflis ketika mana pada hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ambil lagi 3 soalan Ustaz ya. Ya, boleh. Okey, Ustaz, daripada Cik Zaini sekali lagi, kata apabila orang merasa sakit hati dengan perbuatan kita dengan cara tutur kata, so dengan gurauan kita tanpa kita sedari yang boleh menyakitkan hati orang, bagaimana kalau kita hendak meminta maaf kalau orang yang merasa sakit hati itu dia simpan, dia tak bagi tahu. So macam mana kita nak minta maaf kalau kata kita tak tahu? Baik. Jadi kita bercakap dengan niat untuk melawak. Kita bercakap dengan niat untuk bergurau. Tetapi sebab itulah kita sebut, kita bergurau ni dia ada batasannya. Jangan kita terlalu banyak bergurau sehingga boleh menyebabkan orang lain sakit hati ataupun orang lain terasa hati. Baik. Jadi perkara yang kita tahu itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kita tak tahu, perkara yang sakit hati ataupun terasa hati pada orang lain yang kita tak tahu, maka itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah nanti ni kita tahu ada orang cerita atau ada tuan punya badan luah, ketika tu kita kena segera untuk meminta maaf kepada dia. Segera cari dia dan minta maaf. Jadi maksudnya akan dipersoalkan perkara yang kita tahu sahaja. Perkara yang kita tak tahu, maka tidak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi maksudnya kalau dah kita tahu dan kita pun diberitahu ataupun ada tuan badan luah, maka kena cepat-cepat untuk kita minta maaf dengan dia. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Okey. Soalan seterusnya, Ustaz, macam mana pasal hutang yang belum bayar hutang? Maksud selepas meninggal tak sempat bayar hutang. Bagaimana pula cara nak membayarnya di sana? Baik, hutang ni dia ada dua. Pertama adalah hutang Allah. Hutang Allah ni maksudnya perlu dibayar oleh waris. Oleh waris bayarlah, contohnya hutang puasa. Hutang puasa, maka waris akan bayar fidyah. Anak-anak akan tolong bayar fidyah. Hutang tidak melakukan ibadah haji, maka anak-anak akan melakukan haji badal. Itu hutang-hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang yang kedua adalah hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni, maka kita kena sehabis mungkin di dunia untuk kita segera bayar, untuk kita segera langsaikan di dunia. Tapi kalau kata kita ada hutang dan kita pun mencari tuan badan, tak jumpa. Cari tuan badan tak jumpa, macam yang saya sebut tadi lah. Cari tuan badan tapi tak jumpa. Yang penting ada usaha, ada kehendak hati untuk kita nak bayar hutang. Tapi cuma cari tak jumpa. Maka kerana itulah kita ni melakukan satu amalan, ya Allah, sedekahkan pahala amalan ni, sedekahkan pahala amalan ni kepada
fulan min fulan. Dia yang aku hutang dengan dia. Mudah-mudahan aku boleh jumpa dengan dia untuk aku bayar hutang, ataupun dia memaafkan hutang aku, ataupun dia menghalalkan hutang dia. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara tersebut. Yang penting itu usaha kita. Jangan ada dalam kalangan kita yang dia ada hutang tapi tak mau bayar hutang. Itu yang salah. Ada hutang tapi tak mau bayar hutang. Jumpa orang yang kita nak hutang, kita hutang dengan dia tapi tak mau bayar hutang. Itu perkara yang salah, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang perlu kita buat sebelum daripada mati. Kalaulah kita dah mati, maka pihak waris pula akan bertanggungjawab. Biasanya anak-anak akan tanya, ada tak siapa-siapa yang berhutang dengan ayah saya, dengan mak saya? Kalau ada yang berhutang, boleh datang tuntut. Boleh datang tuntut. Saya akan bayar, saya akan berikan bayaran hutang tersebut. Yang kedua, ketika mana kita di dunia, tulis wasiat. Kita masih ada hutang lagi dengan bagian-bagian orang. Kawan sekian-sekian, tulis wasiat. Mudah-mudahan, kalaulah kita mati, maka anak kita, waris kita akan jumpa surat wasiat tersebut dan juga akan mencari orang yang kita hutang tersebut untuk dibayar hutang oleh ahli waris. Ahli waris akan bayar hutang, anak-anak akan tolong bayar hutang. Kan? Jadi, usaha kita dah ada. Usaha kita dengan mencari, usaha kita dengan sedekah pahala, usaha kita dengan menulis wasiat. Wallahu a'lam. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Okey, soalan akhir di mana yang kita tahu Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada umatnya. Okey, sekiranya sebagai umat ni kita tidak pernah pun mengenal Nabi Muhammad SAW, sejak hujung-hujung usia barulah kita kenal dan kita perlu selawat, dan hakikatnya kita tak pun rajin berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Adakah kita ni masih lagi mempunyai harapan untuk dibantu oleh Nabi Muhammad SAW? Baik, insya-Allah kita ni adalah merupakan umat Nabi Muhammad SAW, dan setidak-tidaknya kita telah berselawat kepada Nabi SAW dalam solat. Bukankah dalam solat tu ada 13 rukun, dan di antara rukun sembahyang adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, sebelum daripada kita mati, di akhir usia kita, kita dibukakan hati untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu merupakan satu nikmat? Kenal Nabi ni walaupun sebentar, walaupun sesaat, maka akan menyelamatkan diri daripada azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan berasa rugi. Jangan dalam kalangan kita rasa rugi di akhir usia umur 65 baru nak kenal Nabi. Jangan rasa rugi. Kerana kenal Nabi ni walaupun sesaat, walaupun sehari baru kenal Nabi, lepas tu mati, maka untunglah orang tersebut kerana sempat juga dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah kita bila dah mula kenal Nabi, banyakkan selawat kepada Nabi, dan juga kita membuka kitab-kitab ataupun buku-buku sirah cerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad maka kita diberikan keampunan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, minta maaf saya terlepas pandang ada satu soalan lagi daripada Zoom. Okey, daripada hamba Allah ni rasanya. Okey, orang ego tidak boleh terima minta maaf. Macam mana? Okey, that mean kalau kata macam kita melakukan kesalahan, kita dah minta maaf, tetapi orang tu tak nak terima. Bagaimana tu Ustaz? Baik. Macam yang saya dah sebutkan tadi ni, iaitu Allah Ta'ala yang akan menggerakkan hati dia untuk terbuka memaafkan kepada orang. Mungkin dia tidak maafkan kepada kita kerana kita pun tak pernah maafkan kepada orang. What you give, you get back. Apa yang kamu bagi, kamu akan dapat balik. Kalaulah diri kita pun payah untuk memaafkan kepada orang, maka mungkin saja orang lain payah memaafkan kepada kita. Maka sebab itulah cuba cek balik diri kita. Apa kesalahan yang aku buat? Apa salah yang aku buat? Oh, aku ni
susah memaafkan orang, patutlah orang susah maafkan aku. Jadi itu yang keduanya adalah kita buat satu amalan dan minta doa kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itulah yang membolak-balikkan hati. Allah Ta'ala yang akan menguruskan hati. Hati manusia ni diuruskan oleh Allah. Kalaulah dia tu ego, dia tak boleh maafkan kita, minta kepada Allah. Kerana Allah adalah Tuhan kepada hati. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau bukalah hati dia, Engkau bukalah hati dia supaya dia ni memberikan kemaafan kepada aku. Minta kepada Allah. Kan? Kita dah usaha minta kepada dia, tapi dia tak maafkan kita. Hatinya ego, hatinya keras. Minta kepada pemilik hati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu menggerakkan hati dia untuk dia memberikan kemaafan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz di atas perkongsian pada malam ini. Banyak maklumat yang kita perolehi pada perkongsian tadi. Okey, insyaAllah kita akan bersua lagi pada bulan hadapan ya Ustaz dengan tajuk yang baru. Okey, insyaAllah rasanya yang diminta oleh sahabat pekat kita ni tajuknya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Ya, okey, insyaAllah kita akan tajuk untuk bulan hadapan. So, sampai di sini saja perkongsian kita pada malam ini. Mohon ampun dan maaf anda ada keterlanjuran kata dan susun bahasa. Yang hebat itu daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Dan kita tutup majlis ini dengan tasbih, kifrah dan suratul As. Subhanallah. Amin. Sekian, jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, insyaAllah kita akan bagi dalam Telegram dan juga page Persatuan. Jangan lupa ikut dan share. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.